Ada soalan? Ada doktor. 70.6 dengan 70.7 tu tak jelas. Selang keyakinan bagi mu sigma tidak diketahui. Satu lagi selang keyakinan bagi keadaan populasi kan. Masuk 7.7 tu kan? Ya. Okey. 7.4 okey, dia berkait dengan 7.4 dengan 7.5. Okey, bila kita buat selang keyakinan, kita nak kenapa kita buat selang keyakinan? Kita nak menganggarkan mean populasi. Kita nak menganggarkan mu. Kita nak menganggarkan mu. Dalam keadaan sebenar, nilai mu ni kita tak tahu. Berapa mu sebenarnya? Mu ialah mean populasi. Mean populasi kita kena kira banci. Bila kita buat banci, baru kita dapat mean populasi. Tapi dalam keadaan sebenar, biasanya kita buat sampling. Bila kita buat sampling, kita tak tahu mean populasi. Jadi bila kita buat sampling, kita boleh gunakan taburan samplan untuk menganggarkan mu. So persoalan dia, macam mana kita nak anggarkan mu ni? Ada beberapa kaedah untuk kita anggarkan mu. Dalam topik yang ketujuh tu, kita anggarkan mu dengan menggunakan selang keyakinan. Selang keyakinan ni maksudnya ialah kita gunakan selang yang ni. Iaitu saya tulis satu selang keyakinan yang biasa dijumpa. Iaitu kita perlukan nilai X bar, campur tolak dengan nilai Z. Kita ada jadual Z kan? Ingat kita ada jadual Z. Dengan luas di sebelah kanan, luas di sebelah kiri. Kemudian kita darabkan nilai Z ni dengan ralak piawai. Sigma bagi punca kuasa N. Ini selang keyakinan yang selang keyakinan salah satu selang keyakinan yang kita gunakan dalam topik yang ketujuh. Jadi X bar masih mean sample. Kita perlukan sisian piawai populasi dan N size sample. Z ni macam mana dapat? Z ni kena tengok jadual Z. Bergantung pada berapa selang keyakinan. Contohnya apa? Kalau dalam yang saya bagi, kalau 95% selang keyakinan Z sama dengan 1.96. Pandai. Kalau 90%, siapa tahu? Tak hafal? 1.645. Oi, pandainya. Siapa tu? Mirashini. Apa? Mirashini. Mirashini. Good. Awak ingat. Awak hafal. Kalau awak hafal, dia akan memudahkan awak punya hidup awak nanti. 1.645 kan? Okey, kalau 99% berapa? 2.576. 2.576. Betul lah tu lebih kurang. Okey, ini kalau kita gunakan Z. Kita maksudnya kita perlu tahu berapa X bar, berapa sigma, berapa N dan Z. Kita akan dapat selang keyakinan kan? Okey. Dalam kita mencari selang keyakinan ni, okey, kenapa kita menganggarkan selang keyakinan? Kita nak menganggarkan parameter yang tak diketahui. Dalam kes ni, parameter yang tak diketahui ialah mu. Dalam selang keyakinan ni, ada satu lagi parameter, iaitu sigma. Masih ingat topik yang ketiga, kita ada formula sigma, nak dapatkan sigma, kita perlukan mu. Kalau mu tak diketahui, kalau mean populasi tak diketahui, lazimnya sigma pun tak diketahui. Sebab ni mu ialah parameter ukuran memusat. Sigma ialah parameter ukuran sayatan. Nak dapatkan sigma mesti tahu mu. Selalunya begitu. Kalau mu tak diketahui, selalunya sigma pun tak diketahui. Kalau kita tahu sigma, kita tahu varian, kita akan tahu mu. Tetapi dalam selang keyakinan yang menggunakan Z ni, kita andaikan sigma diketahui. Jika sigma tidak diketahui, kita kena adjust balik kita punya selang keyakinan ni. Jika sigma tidak diketahui, tempat sigma ni, kalau saya highlightkan ni, tempat sigma ni apa? Sigma ni ialah sisian piawai populasi. Tempat sigma ni perlu digantikan dengan S. S ialah sisian piawai sampel. Jadi selang tersebut dia akan jadi X bar campur tolak. Okey, campur tolak. Kalau sebelum ni kita guna Z kan? Kita guna Z. Okay. Tadi saya kata sigma tak tahu. Kalau sigma tidak diketahui, guna S. S bagi punca kuasa N. Oleh kerana sigma tidak diketahui, okay, kalau merujuk pada buku teks, sebab saya gunakan buku teks saya, tempat Z, bila sigma tidak diketahui ni, gantikan S, kita tidak boleh gunakan Z. Kita kena gunakan taburan yang lain, iaitu yang dinamakan sebagai taburan T. Kita kena gunakan taburan T. Itu yang dimaksudkan dengan dengan selang yang kedua.
yang kawan kita tanya tadi, iaitu saya merujuk selang keyakinan bagi mu jika sigma tidak diketahui. Jika sigma tak diketahui, kita perlu gunakan apa ni? Kita perlu gunakan T. T tu dia ada jadual dia. Saya dah explain dalam kelas hari ni pun kita akan gunakan T. T ni dia berbeza sikit. Okey, T masih berbentuk normal macam Z. Di tengah-tengah kosong sigma sama dengan 1. Cuma T ni bila kita nak mencari nilai T, kita bukan hanya perlu T ni nilai dia akan berubah-ubah. T dia bergantung pada dia ada satu lagi yang dinamakan darjah kebebasan, iaitu N tolak 1. Nilai T akan berubah bergantung pada nilai N. Berapa saya sampel. Tapi nilai Z tak. Kalau awak lihat nilai Z ni, tak kisahlah N awak N sama dengan 100 ke 30 ke berapa ke, nilai nilai Z ni dia akan kekal. Kalau 95% masih 1.96. Kalau 95% 1.96. 90% 1.45 dan seterusnya. Tak kisah berapa N. N tu besar ke kecil ke, kalau kita masih boleh gunakan Z, Z akan kekal. Tetapi bagi T ni berbeza. Kalau awak gunakan N sama dengan 100, awak akan dapat satu nilai T yang lain. Kalau awak gunakan N sama dengan 50, awak akan dapat satu jadual T yang lain. Itu saja beza dia. Manakala bagi selang keyakinan untuk populasi perkadaran, okey, kita gunakan simbol P dan kita gunakan Z. Iaitu selang dia, awak perlu tahu P hat. Okey, P hat dalam contoh saya beri campur tolak masih gunakan Z, cuma ralat piawai dia berbeza sikit. Dia akan jadi P hat 1 tolak P bahagi dengan N punca kuasa 2. Ini seperti mana yang ditunjukkan dalam nota. Okey, jadi untuk lebih faham, saya akan letakkan latihan yang berkaitan dengan nota topik ni di UKM Folio. Dan suka saya nak ingatkan, apa yang awak belajar dalam topik yang ketujuh ni, dia amat berkait dengan topik ujian hipotesis